yang melanda menunggang badai bergelora direda bersendirian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมรายการที่จะนำเสนอหลักการทางศาสนาแก่คุณผู้ชมทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์ 14 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา 30 นาทีทาง NBT ยะลาแห่งนี้ค่ะวันนี้เราจะมาฟังคุตบะห์กันค่ะคุณผู้ชมค่ะและคุตบะห์ในวันนี้ก็อยู่ในหัวข้อของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากเส้นทางธรรมในวันนี้ค่ะโรคเลือดจางโรคเอสโรคหัดเยอรมันนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้ทารกแรกเกิดเจ็บป่วยพิการและเสียชีวิตได้ฝากท้องเร็วตรวจพบเร็วป้องกันและช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านศูนย์อนามัยที่ 12 ห่วงใยคุณแม่ดูแลลูกน้อยประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างสำหรับคนไทยทุกคนพวกเราไปแลบอลกันผมดีใจที่เป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติผมภูมิใจประเทศไทยของเราالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وكفى بهما من أعظم النعم وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa melalui kerja segala suruhannya dan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bekalan bagi kita untuk kita menemui Allah Subhanahu wa taala dan akan dihukumkan kita dengan Allah melalui amalan-amalan kita dan takwa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita di dunia ini, yaitunya balasannya di akhirat, yaitu syurga. Ikhwah yang dikasihi sekalian, takwa selalunya kita mendengar di dalam khutbah.
menjadi satu rukun di dalam rukun khutbah. Apabila tidak disebut ataupun tidak diwasiat perkataan taqwa, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i dianggap bahawa khutbah itu adalah tidak sah. Oleh itu, setiap kali kita mendengar perkataan taqwa hampir setiap minggu di dalam khutbah dan di dalam ceramah-ceramah ataupun dalam ucapan-ucapan yang diberikan oleh ahli bijak pandai, maka kita jadikan takwa supaya meresap ataupun sera di dalam lubuk hati kita, supaya kita menjadi orang-orang yang selalunya ingat kepada Allah, orang yang selalunya bertakwa kepada Allah di mana sahaja kita berada. Cukuplah kalaulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Takwakanlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sama sekali kamu mati kecuali kamu menjadi orang Islam yang sebenar. Itulah ikhwah yang dikasihi sekalian. Di mana sahaja kita berada, tinggi mana kita belajar dan di mana sahaja kita duduk, takwa kepada Allah mesti kita jadikan sebagai bekal bagi hidup kita. Kita melihat dunia yang akhir-akhir zaman sekarang ni, kebanyakan perkara-perkara yang berada di sekeliling kita banyak melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Banyak yang memunuhkan hati kita dan merosakkan perbuatan-perbuatan kita. Oleh itu, kita kena ada cit samnek. Setiap kali kita berada di mana sahaja, kita kena royak kepada diri kita sendiri, katanya, aku mesti takut kepada Allah. Allah Ta'ala sedang melihat aku dan sedang mendengar aku. Apakah faedah kita mengaji sifat 20 ataupun kita mengaji tauhid? Kita mengaji akidah. Hasil daripada yang kita belajar, yang kita mengaji, iaitu kita nak amal. Kita nak buat. Oleh itu, apa sahaja yang kita belajar, sama ada ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu apa sahaja, natijahnya adalah untuk kita amal di dalam hidup. Bukan kita mengaji untuk buat sebagai perhiasan di dalam hidup kita. Peradak kuamru, ngaji banyak tetapi tak amal. Ngaji banyak tetapi dalam hidup kita tak ada perubahan. Tak ada patena diri sendiri. Berarti kita mengaji hanya kulit sahaja tetapi tak meresap, tak sera masuk di dalam jiwa kita. Yang paling tinggi di dalam kehidupan kita iaitunya bertakwa kepada Allah. Ngajilah tinggi mana, banyak mana kita belajar, dinamakan tok guru, tok alim, tok ustaz dan tok sebagainya, tak lepas pergi daripada bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, ikhwah yang dikasihi sekalian, jadikanlah kita sebagai hamba Allah yang sebenar melalui kita belajar dan kita beriman. Selepas daripada kita beriman, hendaklah kita amal. Selepas daripada kita beramal, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Itulah sebagai slogan hidup kita, orang Islam yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dizahirkan kepada manusia. Kita adalah orang Islam yang sebaik-baik umat di atas muka dunia. Tidak ada umat yang lebih molek, yang lebih baik daripada umat Islam. Maka kita kena berbangga dan kita kena berasa puas hati. Allah Ta'ala tulis kepada kita iaitunya takdir kita boleh hidup sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik umat. Kalaulah kita hidup di zaman Nabi, kemungkinan 50-50 kita menjadi orang Islam yang taat kepada Nabi, yang turut Nabi. Dan kemungkinan boleh jadi kita menjadi orang yang diraka kepada Nabi dan menetai Nabi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdir kita boleh hidup di hari ini. Walaupun muka Nabi kita tak biasa tengok. Tetapi kita percaya bahawa kita adalah sebaik-baik agama dan sebaik-baik umat yang hidup di atas muka dunia. Oleh itu, berpegang teguhkanlah
dengan ajaran Islam, dengan agama kita, jangan sama sekali kita merutuh agama dan jangan sama sekali kita menjadi sebab untuk agama kita tak maju. Jangan semak jadi orang yang jadi perutuh agama. Banyak kita melihat orang-orang Islam kita pada hari ini, dia menjadi orang yang merutuhkan agama dengan tangan dia dan usaha dia. Oleh itu, ikhwah yang dikasihi sekalian, saya seru diri saya sendiri dan ikhwah sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, bahawa ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita ni menjadi orang yang cukup pak perkara. Iaitunya yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam keadaan rugi. Kecuali 4 orang, 4 jenis manusia. Kalau sekiranya dia boleh masuk dalam 4 perkara ni semua, maka orang itu luput daripada orang yang rugi. Yang pertama iaitu orang beriman. Alhamdulillah kita orang beriman. Nak jelas setara mana kita beriman, maka hendaklah kita kena belajar tauhid, belajar akidah. Boleh tahu selalu katanya iman kita sungguh ke tak sungguh. Yang kedua, wa amilus solihat, iaitu orang yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh mesti betul dengan perintah Allah dan mesti turut ajaran Nabi. Walaupun molek setara mana hak manusia duk buat, tetapi dia bukan ajaran Allah, bukan ajaran Nabi, tidak dinamakan amal soleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, iaitu orang yang selalu duduk suruh ataupun duduk wasiat, duk pesan memesan untuk menegakkan kebenaran. Duk mengajar, duk nasihat, duk tazkirah, buka tempat ngaji, khutbah, mengajar dan sebagainya. Ini adalah satu suan daripada wasiat mewasiati di antara satu sama lain. Pakat royak, pakat dengar nasihat, pakat dengar tegur, tunjuk ajar di antara orang itu dan orang ni. Jangan sama sekali kita sepik dada, sepik otak kita, siapakah kita mengaku kata kita buat apa-apa, semua betul belaka, molek belaka. Tetapi orang lain tunjuk ajar kepada kita, kita nak marah. Yang akhir sekali, iaitunya watawasaw bis sabr, iaitu orang yang selalunya wasiat mewasiati untuk menegakkan kesabaran. Apa sahaja yang menjadi benar yang untuk kita sapa kepada natijah yang sabar, maka hendaklah kita pakat-pakat royak di antara kita dan orang itu dan orang ni. Inilah yang Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis. Nabi katanya, ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat. Kalaulah tidak ada nasihat di antara satu sama lain, berarti nak tertegaknya agama agaknya payah. Agama memang sempurna, tetapi nak sempurnanya iaitu orang yang memegang agama itu sendiri hendaklah berpegang teguh dengan ajaran agama. Ikhwah yang dikasihi sekalian, jadikanlah kita sebagai hamba Allah yang sebenar. Dan jadikanlah kita sebagai orang yang selalu bertakwa dan takut kepada Allah di mana sahaja kita berada. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa usikum wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita dengar satu ajaran Nabi sebagai penawar bagi hati kita dan hidup kita. Satu hadis yang dicerita daripada Asma binti Umais al-Khathamiyah. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala wa ikhtala
wa nasiyal kabiral muta'al. Bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada wa nasiya al-jabbar al-a'la. Bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasiya al-maqabir wal bala wal bila. Bi'sal abdu abdun ata wa tagha wa nasiya al-mubtada wal muntaha. Bi'sal abdu abdun yakhtilu ad-dunya bid-din. Bi'sal abdu abdun yakhtilu ad-dina bisyubuhat. Bi'sal abdu abdun tama'un yaquduhu. Bi'sal abdu abdun hawan yudilluhu. Bi'sal abdu abdun raghabun yudhilluhu. Hadis diceritakan oleh At-Tirmizi nombor 2448. Artinya Nabi SAW bersabda, sejahat-jahat hamba, sejahat-jahat manusia, iaitunya manusia yang karuk, yang jahat, dan manusia yang takabur, tetapi dia terlupa kepada Allah yang Maha Agung. Sejahat-jahat manusia, iaitunya manusia yang berasa takabur dan berasa besar, dan dia selalunya buat haru-hara di atas muka bumi. Dia terlupa kepada Allah yang Maha Gagah dan Maha Perkasa. Sejahat-jahat hamba, iaitunya manusia, hamba tu yang lupa kepada diri dia sendiri, dan dia terlupa kepada kubur yang dia nak tuju pada satu hari, dan kehancuran dia, tubuh badan dia akan hancur di dalam kubur. Sejahat-jahat hamba, iaitunya hamba yang derhaka dan kerah kepala, dan lupa kepada tempat mari dia pada asal, iaitunya daripada air mani setitik, tetapi dia terlupa kepada asal dia, dan lupa juga kepada akhirat tempat dia nak tuju. Sejahat-jahat hamba, hamba yang guna dunia untuk maslahat agama dia. Dan sejahat-jahat hamba, hamba yang selalunya ambil agama sebagai topeng, tetapi dia buat satu-satu perkara untuk dia panpuan, sama ada di dalam hidupnya dan kepada orang ramai. Sejahat-jahat hamba, iaitunya hamba yang tomuk, jadi kemudi di dalam hidup dia. Nak go tu, nak go ni, sehingga lom salai di dalam hidup dia. Sejahat-jahat hamba, iaitunya hamba yang guna hawa nafsu, sehingga nafsu tu boleh menyesatkan kehidupan dia. Akhir sekali, iaitunya hamba, sejahat-jahat hamba, iaitunya hamba yang rutuh, hamba yang jatuh di dalam kerusakan, sehingga dia sesat, buat selama-lamanya di dalam kehidupan, tak temu dengan jalan yang sebenar dan hidayah. Ikhwah yang dikasihi sekalian, kalaulah kita dengar hadis macam ni, kita berasa ngeri dan berasa takut. Takut diri kita, hidup kita jeluh di dalam apa yang diajar oleh Nabi SAW. Oleh itu, ikhwah yang dikasihi sekalian, sedarkanlah, renungkanlah, kamnengถึง sokmo wiada di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita cuba tanya, katanya, aku betul tak lagi? Aku molek tak lagi? Aku ni duduk di atas jalan yang sebenar tak lagi? Ilmu yang aku belajar setakat mana kau aku amal, dan banyak mana lagi aku tidak belajar dan aku tidak tahu. Oleh itu, ikhwah yang dikasihi sekalian, sebaik-baik manusia, iaitunya manusia yang kenal diri dia siapa. Dia nak pergi ke mana dan ke arah manakah yang sepatutnya dia turut dan sepatutnya dia ambil jalan sebagai as-siratul mustaqim. Sebab itulah kita selalu minta dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semaya kita, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah jalan kepada kami, jalan yang lurus, jalan yang baik. Maka tidak ada jalan yang paling baik kecuali jalan Allah dan jalan Nabi sahaja.
Dua jalan ni lah sebagai satu jalan untuk kita nak pergi buka pintu syurga yang Allah Ta'ala beri kepada setiap orang anak kunci syurga, iaitunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jadikanlah anak kunci yang kita nak pergi buka pintu syurga sebagai tipam nak antawon kepada kita. Maka dengan amalan dan perbuatan yang kita buat di atas muka dunia, jadikanlah sebagai bekal bagi kita untuk kita menemui Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan di dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة واليهود والنصارى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Jamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang segar. ประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างสำหรับคนไทยทุกคน พวกเราไปแลบอลกันผมดีใจที่เป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติผมภูมิใจประเทศไทยของเรา โรคเลือดจาง โรคเอดส์ โรคหัดเยอรมัน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้ทารกแรกเกิดเจ็บป่วย พิการและเสียชีวิตได้ ฝากท้องเร็วตรวจพบเร็วป้องกันและช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านศูนย์อนามัยที่ 12 ห่วงใยคุณแม่ดูแลลูกน้อยเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากได้ฟังคุตบะห์ในเรื่องของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์กันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นเป็นอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรได้ฟังกันแล้วนำไปปฏิบัติกันด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวทางศาสนาจากเส้นทางธรรมในวันนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะขอให้อัลเลาะห์ตอบรับทุกดุอาของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์